Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Zamzurin. Nama saya Nur Izzah binti Adnan dan hari ini saya akan menerangkan dasar pengurusan sisa pepejal. Sebagai pengenalan, dasar pengurusan sisa pepejal negara sangat penting untuk membantu negara kita mencapai status negara maju. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang pesat, pengurusan sisa pepejal yang baik akan melahirkan persekitaran yang lestari dan sihat untuk didiami. Matlamat dasar ini yang pertama adalah untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh, bersepadu, kos efektif, mampan dan diterima masyarakat yang mana mementingkan pemeliharaan alam sekitar, pemilihan teknologi yang mampu bayar dan menjamin kesihatan awam. Yang kedua adalah untuk melaksanakan pengurusan sisa pepejal berdasarkan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Dasar ini telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 13 September 2006 dan mempunyai 6 teras utama iaitu: pertama, pengurusan sisa pepejal melalui 3R. Yang kedua, penyediaan undang-undang. Yang ketiga, penyediaan institusi khas. Yang keempat, penswastaan pengurusan sisa pepejal. Yang kelima, penggunaan teknologi dan yang keenam ialah pendidikan kesedaran. Melalui penggubalan dasar pengurusan sisa pepejal negara 2006, terdapat banyak perkara telah dicapai. Menerusi teras 3, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam telah diwujudkan pada tahun 2007. Menerusi teras 1 dan 6 pula, kadar kitar semula kebangsaan telah meningkat dari 5% kepada 15% selama 10 tahun. Ini kerana program 3R iaitu reuse, reduce dan recycle yang giat dilaksanakan secara berterusan. Menerusi teras 5 pula, kerajaan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap tapak pelupusan dengan menggunakan teknologi untuk menghapuskan sisa pepejal seperti loji rawatan termal. Walau bagaimanapun, teras 2 dan 4 hanya berjaya dilaksanakan di 7 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis serta 2 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ini kerana terdapat pelbagai kekangan seperti peruntukan yang terhad dan juga Akta 672 yang tidak menyeluruh. Setelah 10 tahun, dasar pengurusan sisa pepejal negara dipinda berpandukan pencapaian pada DPSP 2006. Matlamat dasar ini masih dikekalkan namun 6 objektif dan 6 teras digariskan dengan 17 strategi untuk penambahbaikan. Teras yang pertama ialah pengurusan sisa pepejal yang bersepadu dan kos efektif. Yang kedua, pengurusan sisa pepejal melalui 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Yang ketiga, penswastaan pengurusan sisa pepejal. Yang keempat, penggunaan teknologi. Yang kelima, memastikan alam sekitar dan kesihatan awam terjaga. Dan yang keenam, pengukuhan perundangan. 6 teras yang saya sebutkan tadi telah digariskan bagi mencapai objektif tersebut. Yang pertama, untuk mengurangkan penghasilan sisa pepejal dan mengoptimumkan penggunaan sumber. Yang mana menerusi amalan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle bagi menggalakkan aktiviti kita semula di peringkat rumah, komersial dan industri. Yang kedua, mengoptimumkan penggunaan sumber bagi sisa binaan. Syarikat pembinaan perlu menguruskan penggunaan bahan binaan mereka agar sisa seperti serbuk simen, batang logam tidak mencemarkan alam sekitar. Pihak syarikat juga perlu membuat perancangan yang teliti sebelum melaksanakan projek agar penggunaan sumber dapat dikurangkan, yang mana dengan mengurangkan penggunaan sumber ini, kita juga dapat menjimatkan kos dan juga mengurangkan pembaziran. Yang kedua, memastikan pengurusan sisa pepejal dibuat secara holistik, meliputi perancangan, kutipan, rawatan dan pelupusan. Ini juga merupakan kesinambungan di PSP terdahulu iaitu penggunaan teknologi loji rawatan termal. Kerajaan perlu memastikan sisa pepejal yang dikawal selia tidak mencemarkan alam sekitar dan mengganggu masyarakat dengan menggunakan teknologi yang berkesan. Sebagai tambahan, loji rawatan termal merupakan alternatif terbaik kerana ia melibatkan ruang kecil
dan juga dapat mengurangkan masalah bau, yang mana kedua masalah ini merupakan masalah yang terjadi di tapak pelupusan sampah sedia ada. Objektif yang ketiga ialah untuk mengukuhkan undang-undang dan mewujudkan pentadbiran yang sistematik. Setelah DPSP 2006 digubal, hanya 7 buah negeri yang telah melaksanakan Akta 672 iaitu Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 secara menyeluruh. Namun setelah DPSP 2016 digubal, banyak negeri yang telah terlibat dan melaksanakan akta ini secara menyeluruh kecuali 5 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Selangor, Perak dan Pulau Pinang. Akta ini dapat memudahkan kerajaan pusat untuk menghulurkan bantuan kepada kerajaan negeri agar dapat menguruskan sisa pepejal dengan lebih baik. Penekanan juga akan diberikan supaya kerajaan negeri dapat menghasilkan pengurusan sisa pepejal yang lebih sistematik dan dapat meningkatkan pemantauan terhadap perkhidmatan pengurusan sisa pepejal. Objektif yang keempat adalah untuk meningkatkan kesedaran melalui pendidikan mengenai pengurusan sisa pepejal. Ini termasuk pengurusan sisa pepejal, pengasingan bahan kitar semula dan penggunaan teknologi. Ini juga dapat mewujudkan kerjasama dengan sektor swasta dan NGO untuk meningkatkan kesedaran dan mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat di Malaysia. Objektif yang kelima untuk meningkatkan pengurusan data dan maklumat yang menyeluruh. Ianya sangat penting untuk mengukur sejauh mana strategi dan dasar yang ada berkesan bagi menguruskan sisa pepejal di negara ini. Caranya ialah dengan mewujudkan pangkalan data yang sesuai untuk pengurusan maklumat sisa pepejal. Objektif yang keenam dan terakhir ialah untuk meningkatkan kapasiti tenaga kerja yang berkemahiran. Sektor ini memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran dan berpengetahuan tinggi agar perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dapat ditambah baik. Kesimpulannya, dasar pengurusan sisa pepejal negara sangat penting bagi mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang sistematik dan efektif. Sistem yang efektif ini dapat mewujudkan persekitaran negara yang sihat, yang kondusif, selesa dan lestari untuk didiami rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.